YB, itu berkenaan dengan mercu tanda yang pertama, pembinaan Bandar Baru Lestari. Ini kita nak masuk kepada mercu tanda yang kedua je. Kita ada dua lagi mercu tanda, Perumahan dan juga Terengganu Bersih. Mungkin kita boleh sentuh sikit saja. Yang kedua iaitu Perumahan Patuh Syariah. Ini sangat dekatlah dengan rakyat negeri Terengganu. Macam YB cakap tadi, permohonan rumah pun banyak. Ramai yang masih menanti untuk menduduki rumah yang baru. Mungkin YB boleh ulas sedikit, dan baru-baru ini pun kerajaan negeri telah pun menterjemahkan, menjenamakan semula rumah mampu milik ni dengan penambahbaikan ciri-ciri rumah Rahman. Mungkin YB boleh ulas sikit tentang ciri-ciri rumah Rahman ni. Tadi sebut segi konsep pembangunan pemajuan satu kawasan. Sekarang kita pergi lebih detail pada tempat kediaman peribadi, kediaman individu. So ini pun kita kena ambil kira. Kadang-kadang kalau kita membuat suatu rumah, khususnya sebut rumah, kita buat tu dalam keadaan yang memang tidak menepati kehendak syariah. Dia boleh melibatkan banyak perkara yang tidak baik dalam rumah itu sendiri. Bagi berlaku sembah maharam, macam-macam. Kadang boleh kita tengok memang keadaan rumah itu sendiri mendedahkan kita kepada itu. Kadang kita buat tu memang mendedahkan. So ini perkara yang kita perlu lihat secara holistik lah. Macam bandar juga. Kalau kita buat bandar tu dah mendedahkan kepada jenayah, maka bila berlaku jenayah kita nak salahkan siapa? Lepas tu kita kena buat design dari awal tu, kita ambil elemen-elemen ini. Betul rumah kita juga, kita ambil elemen-elemen dari segi penjagaan aurat anak perempuan lelaki. Dari segi tetamu mari, bagaimana kita nak uruskan supaya tidak mendedahkan anak kita kepada dilihat keadaan yang tidak sepatutnya pada kita dia hadir rumah kita. Manusia ni memang dibekalkan dengan nafsu. Kalau tak nampak tak apa, bila nampak dia akan merangsang. Kita tak boleh mengundang. Jadi jangan buka ruang. Jangan buka ruang untuk ke arah itu. Sebab tu kita design satu rumah kita panggil Rahman, rumah Darul Iman. Rumah Darul Iman kita ringkas Rahman. Jadi ini yang kita nak telah kita sebenarnya kita dah ada rumah contoh, dan semua rumah yang RMM yang kita buat ni rumah pemilik, sama ada yang kerajaan 100% ataupun yang kita joint venture JV dengan pemaju swasta, kita pastikan rumah mampu milik kita ni dia buat mengikut design Rahman ini. Rumah Darul Iman. Antaranya ialah yang kita kata rumah ni sebagai tempat memuliakan tamu. Kita tidak dapat menghalang tetamu hadir rumah kita. Memang kita menggalakkan hubungan silaturahim. Tamu mari rumah kita pergi rumah saudara kita kan. Tapi biarlah tamu datang tu, mereka diraikan tapi tidaklah menyusahkan tuan rumah. Kalau kita susah, jangan mari rumah aku. Betul tak? Dia rasa rumah aku ni tak sesuai lah. Kalau tetamu mari rasa tak selesa. Anak-anak saya tak selesa. So kita pun akan cuba menolak tetamu. Dah pergi rumah saya, kita jumpa kedai kopi dah lah. Kita pergi jual wakaf dah lah. Sebab dia rasa malu nak bawa pergi rumah dia. Tak sesuai lah rumah saya. So kita pastikan bahawa kita kena terima tetamu. Ini bawa rezeki dia tetamu ni. So kita kena galakkan hubungan silaturahim, tapi dalam keadaan tuan rumah selesa nak terima tetamu. Itu yang saya maksudkan dengan rumah sebagai tempat memuliakan tetamu. Yang kedua, reka bentuk rumah yang melindungi aurat dan menjaga keharmonian penghuni. Itu yang penting. Kadang-kadang kita tak perasan, tetamu mari, bilik kita tu menghadap ruang tamu. So bila tersalah pintu terbuka, ternampak anak kita terlentang atas katil ataupun tak pakai tudung. Jadi kadang-kadang yelah kata niat bukan nak tengok, tapi dah ternampak. Betul. Kalau kata sekali rezeki, yang kedua setan. Tapi kadang-kadang sampai 3-4 kali masih ada menjeling lagi. Jadi yelah kita ni bukan malaikat kan. Jadi kita tutup ruang itu. Tutup pintu-pintu tu. Pintu-pintu yang boleh mendedahkan kepada perangsangan yang tidak baik. Jadi ini yang saya sebut biar boleh melindungi. Yang pentingnya dalam rumah ada lelaki perempuan kan. Kadang isteri kita nak pergi ke dapur, duduk dapur, nak pakai tudung dapur, panas lah kan. Dengan api dapur, dengan suasana. So dia kadang nak buka. Tapi kalau dah dapur dengan orang tamu boleh tengok terus gitu, tak selesa lah dia. Jadi jangan boleh tamu mari, orang rumah kita terpaksa kena pakai tudung lengkap. So dia pun rasa tak selesa. Panas dah lah, panas api dapur lagi, panas pakai tudung lagi. Rumah umum bukan ada aircon pun, kipas pun tak ada. So kadang-kadang balik derah. Kalau kata lambat balik tu, lama cakap teh. Jadi kita merepek pula dapur. Buat benda tu. Jadi
marah, jadi marah dah. Patutnya Betul. tamu kita hormat tadi. Betul. Tapi kerana kita tak selesa, kita jadi marah pula. Islam sendiri mengajar kita untuk menghormati tetamu kan. Tapi kita pun kalau dah tak selesa, kita mesti nak marah. Betul, betul. Gitu. Yang ketiganya, tempat tidur anak lelaki dan anak perempuan diasingkan. Betul, kita wajib minimum 3 bilik. Mesti bilik anak lelaki, bilik anak perempuan dan bilik ibu dan ayah. Ini memang dituntut dalam Islam. Itu minimum lah. Yang mau milik minimum. Tapi kita beri ruang untuk dia, boleh extend, tambah kalau dia ada anak besar dan sebagainya lah. Itu penting. Yang keempatnya, reka bentuk bilik air yang sesuai untuk bersuci dan berwudu. Jadi ini yang penting juga. Kadang kita kena buat bilik air ni, bila nak keluar bilik air tu kita melalui kawasan yang suci, yang bersih. Jangan kita nak keluar, kita lalu kawasan yang najis. Tempat wuduk di ujung sana, tanah duduk sini. So kita nak keluar, kita pasti lalu ikut tanah balik. So ini kadang-kadang kita tak perasan. Kita dah bawa najis masuk ke tempat kita nak solat nanti. So kita design bilik air tu pun kita ada design kita supaya keluar bilik air tu keluar daripada tempat yang bersih. Nanti you boleh basuh kaki dan you boleh masuk rumah. Jadi dalam bilik tu tidak ada pencemaran najis dan sebagainya. You boleh solat di mana-mana rumah kita. Tapi kalau you buat design tu tanah dekat pintu, so you nak keluar, you pasal ikut tandas. So ni kadang kita yelah kalau kita orang dewasa, mungkin kita ciumak sikit, kita ambil basuh semula. Kalau anak-anak kita just gedah gitu je. Betul. Lepas tu dia pergi solat. Lepas dia solat, kita solat pula. Tempat yang tu dah tercemar dengan najis. Ini menyebabkan solat kita tidak diterima dan sebagainya. Yang kelima, rumah sebagai tempat ketenangan, keselesaan dan istirahat. Itu yang penting. Biar ada pengedaran udara yang sesuai, yang panggil dari segi cahaya matahari. Dan cahaya matahari ni penting juga. Kalau kita terlalu menghadap cahaya matahari sangat, menyebabkan kita panas dalam rumah, pasal aircon dan sebagainya. Tapi itu biar waktu-waktu tertentu tu biar kita lindung cahaya matahari supaya tidaklah kita terpaksa gunakan elektrik yang banyak untuk aircon, kipas dan sebagainya. Jadi biar kita rasa tempat kita tu bila balik rumah ni, balik kerja, rasa bukan tempat lain kita nak singgah, rumah kita dulu. Sebab kita nak berehat di rumah. Ini tidak, kita rasa balik kerja kena kedai kopi dulu sebab situ tempat nak rehat, bukan di rumah. Supaya kita rasa keselesaan di rumah. Jadi bila isteri pun sambut kita pun kadang kita rasa tenang berada di rumah kita sendiri walaupun kecil, tetapi ia beri ketenangan. Ini yang betul rahmah ni, yang kata rahmat yang ada dalam rumah kita tu. Jadi selain tempat kita berlindung, tempat kita berehat, tempat kita beribadat juga rumah kita, tempat kita menerima tetamu pun rumah kita, dan di situ rahmat Allah akan turun dan kita rasa selesa rumah kita walaupun kecil, tapi ada ketenangan dan keselesaan dalam rumah kita sendiri. Ini yang kita wujudkan dalam rumah Rahman itu, dan adalah kita bengkelkan, dah ini dah kita buat pun. InsyaAllah ini akan beri suatu perbezaan atau rumah yang sebenarnya dengan rumah yang kita